Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Disember 2020 bersama saya Syazwana Ami. Walaupun menerima ancaman daripada ahli politik veteran Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razaleigh semalam untuk menggagalkan belanjawan pertama oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin hari ini lulus dengan majoriti 3 undi. Keputusan undian adalah seperti berikut. Bersetuju 111. Takbir! Tidak bersetuju. Cendek! Tidak bersetuju 108 dan tidak hadir 1. Alailan muat, maka rang undang-undang ini disetujukan untuk dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli Parlimen yang tidak hadir itu dipercayai adalah Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razaleigh Hamzah. Rang undang-undang perbekalan itu kini akan dibentangkan di Dewan Negara untuk dibahaskan dan diundi. Dewan Rakyat juga meluluskan peruntukan untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan undi suara. Terdahulu, Ahli Parlimen Simpang Renggam, Mazli Malik dan Ahli Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Mohamad menyatakan akan menolak belanjawan Kementerian Pendidikan. Ini kerana menurut mereka, tiada dasar akademik yang serius daripada KPM untuk perancangan jangka masa panjang. Ini bukan keluhan kami, ahli Dewan Rakyat. Ini keluhan rakyat. Ini keluhan masyarakat. Keluhan para guru dan ibu bapa. Saya menyeru kepada semua ahli parlimen, sama ada di blok pembangkang dan di blok kerajaan, untuk menolak belanjawan pendidikan ini sebagai satu signal yang jelas bahawa kita tidak kompromi isu pendidikan dan kita sama-sama mahukan yang terbaik untuk pendidikan negara. Saya dapati tidak ada apa-apa cadangan dalam belanjawan untuk pendidikan ke arah ini. Sebab itu saya tidak dapat sokong peruntukan bagi Kementerian Pendidikan bagi tahun 2021. Kementerian Alam Sekitar dan Air menyarankan Pulau Pinang untuk menyumbang dalam bentuk kewangan kepada negeri Kedah. Ini selepas Kedah berkorban untuk tidak meneroka kawasan tadahan air Ulu Muda, kata Menterinya Tuan Ibrahim Tuan Man. Sehubungan dengan itu, di atas pengorbanan besar Kerajaan Negeri Kedah, alangkah baiknya kalau sekiranya Kerajaan Negeri Pulau Pinang dapat mengadakan perbincangan bagi menyumbang dalam bentuk kewangan pada Kerajaan Negeri Kedah di atas pengorbanan dia memastikan kawasan tadahan air ini tidak dicerobohi dan tidak dapat dipelihara dan diberi manfaat kepada kedua negeri. Bagi pihak Kerajaan Persekutuan, kami sedia pada bila masa untuk mengadakan perundingan bersama dengan dua-dua kerajaan negeri supaya kelestarian kawasan dapat dipelihara. Tuan Ibrahim berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tanjung, Chow Kon Yeow, mengenai perancangan kementerian bagi memelihara kawasan tadahan air Ulu Muda. Terdahulu, katanya, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor telah memberi jaminan kawasan tadahan air tidak akan diterokai. Kawasan tadahan ini tidak sekali-kali akan diceroboh, yakni tidak sekali-kali akan diberi kebenaran untuk pembalakan. Isu yang berlaku ialah sebahagian di antara kawasan ini telah pun diberi pembalakan sebelumnya, sebanyak 25,000 hektar. Dan kerajaan negeri komited untuk menggantikan kawasan itu dengan kawasan baru. Dan ini penegasan yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Besar dalam Dewan Negeri, dan pada 5 Mei 2020 kerajaan negeri telah pun mewartakan 25,000 hektar kawasan ini sebagai kawasan bebas pembalakan. Maksudnya tidak akan lagi berlaku sistem pembalakan dalam kawasan tersebut. Chow yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang berkata, pihaknya berpegang kepada jaminan tersebut demi kepentingan bekalan sumber air mentah bagi keperluan 4.2 juta rakyat Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Langkah menyerap kaki tangan kontrak ke dalam perkhidmatan awam dapat memberi penjimatan sehingga RM500 juta kepada kerajaan. Perkara itu dinyatakan oleh Ahli Parlimen Tanjung Malim, Chang Likang, dalam satu sidang media di Dewan Rakyat hari ini. Pada tahun 2019, kerajaan membayar RM1.5 bilion kepada kontraktor keselamatan untuk semua sekolah di dalam Malaysia. Tetapi kontraktor ini
hanya membayar 1 bilion ringgit, lebih kurang 1 bilion ringgit kepada pekerja-pekerja, 40,000 pekerja. Dan dengan tidak buat apa, kontrak ini sudah ambil dalam lebih kurang 500 juta ringgit. Chang sebelum itu memetik dapatan kajian oleh Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan JPKK berhubung dakwaan pembaziran dana awam susulan amalan penyumber luaran. Terdahulu hari ini, sekumpulan anggota JPKK membuat protes senyap di luar Dewan Rakyat dan membangkitkan 3 tuntutan, antaranya agar kerajaan menyerap semua pekerja kontrak. Selain itu, Ahli Parlimen Kelang Charles Santiago menjelaskan pekerja sektor tidak formal yang hanya menerima gaji harian tanpa perlindungan sosial merupakan golongan paling terjejas apabila kehilangan punca pendapatan. So, kalau mereka diserapkan dalam sistem kerajaan, maka mereka akan diberikan semua social security yang diberikan kepada pekerja-pekerja lain. So therefore, one of the biggest contribution that we have to do is to support them to be absorbed into the government system, masuk ke sistem kerajaan, diserapkan ke kerajaan supaya mereka mendapat at least the gaji minima, dan juga mendapat all the other support that the government sector gets. Kes COVID-19 di Malaysia hari ini terus mencatatkan peningkatan yang tinggi apabila 1,772 kes baharu dan 3 lagi kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 1,760 merupakan kes tempatan dan 12 lagi kes import. Kuala Lumpur mencatatkan kes jangkitan tertinggi iaitu 696 kes, diikuti oleh Selangor 503 kes dan Sabah 260 kes. Sebahagian besar kes di Kuala Lumpur dikesan melalui kluster tapak bina Daman Lela iaitu sebanyak 567 kes. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 14,515 kes. Sementara itu, Kementerian Kesihatan turut memaklumkan seramai 1,084 pesakit disahkan sembuh hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 71,681 kes atau 82.8% daripada keseluruhan kes. 3 lagi kematian baru diumumkan hari ini menjadikan kes kematian mencecah 422 kes. Kerajaan tidak boleh menyekat pergerakan orang ramai buat selama-lamanya kerana hakikatnya virus COVID-19 akan terus berada di dalam masyarakat. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob dalam sidang medianya hari ini. Dan sebab itulah kerajaan mula melonggarkan sedikit demi sedikit sekatan yang dilaksanakan sebelum ini bagi kita mengimbangi kesihatan dan juga ekonomi rakyat. Kita mengimbangi antara life dan livelihood. Ya. Dan kita tahu bahawa selama ini apabila kita mengadakan sekatan yang terlampau ketat, jadi ekonomi rakyat tergugat. Ya, pekerja syarikat-syarikat terpaksa ditutup. Rakyat kita yang bergantung hidup untuk gaji harian tidak dapat bekerja dan sebagainya. Ianya akan menyebabkan masalah yang lebih besar kepada rakyat kita. Beliau turut menekankan kepentingan kawalan kendiri dan mahu pemimpin masyarakat sentiasa menyedarkan masyarakat sekeliling untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Selain itu katanya, Majlis Keselamatan Negara telah bersetuju untuk membuka semula sektor pelancongan dan sukan tertentu tidak lama lagi sementara menunggu penyusunan SOP yang baru. Antaranya termasuklah aktiviti outdoor, aktiviti di luar. Seperti zoo negara, Legoland dan lain-lain aktiviti. Walaupun kita telah meminta supaya MOTEK membentangkan SOP yang lebih detail dan jelas setelah mengadakan perbincangan dengan KKM dan juga MKN. Walaupun pada dasarnya kita telah pun meluluskan. Ya? Dan kalau tak silap saya dari segi tarikh buka kuasa pun telah pun kita tetapkan. Sekumpulan ahli akar umbi PAS berkumpul di Ibu Pejabat Parti itu hari ini bagi mendesak pucuk pimpinan parti supaya menolak kerjasama bersama dalam gabungan Perikatan Nasional.
Ketika ditemui di Ibu Pejabat PAS hari ini, kumpulan itu menuntut agar satu muktamar khas diadakan untuk membahaskan pendirian akar umbi berhubung kerjasama PAS bersama PN. Jurucakap kumpulan itu, Khairul Anwar berkata, rata-rata tidak setuju PAS berada di dalam gabungan PN selepas hampir sebulan dia membuat tinjauan rambang di kalangan akar umbi. Untuk rekod, PAS sebelum ini memeterai perjanjian kerjasama politik dengan UMNO yang dikenali sebagai Muafakat Nasional pada 2019. Parti itu kemudian secara rasmi mendaftar bersama gabungan PN, melibatkan Bersatu dan beberapa parti dari Sabah dan Sarawak. Terdahulu, Khairul mengetuai sekumpulan 20 ahli PAS untuk menyerahkan memorandum selepas tidak puas hati dengan keputusan pucuk pimpinan parti itu bersama gabungan PN. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.